Kita buat baik dengan manusia ni satu layer sahaja. Apa yang kita terima, apa yang dia terima melalui kita, apa yang kita cakap, apa yang dia dengar daripada percakapan kita, apa yang kita buat, apa yang dia terima daripada perbuatan kita, setakat itu saja. Tapi kalau dengan Allah, di samping yang macam itu, ada lagi satu layer lain yang manusia tak boleh trace. Apabila kita buat baik, apa perbezaan kita buat baik dengan manusia dengan kita buat baik kepada Allah? Apa perbezaan utama dia? Apa perbezaannya? Katalah saya bagi derma kepada orang, bagi bantuan kepada dia, kita katakan itu kita buat baik kepada manusia. Tapi kita datang beribadah ataupun kita bagi zakat tu buat baik atas asas nama agama. Apa perbezaan dua ini? Kalau kita tak tahu perbezaan dua ini, kita mungkin samakan saja. Kalau kita samakan saja, itu pandangan sekular. Pandangan sekular, semua agama baik. Tak apa bezanya agama Islam. Semua agama tak boleh mencuri. Apa beza dengan orang Islam tak boleh mencuri? Cara. Sebab kita tak tahu apa asas perbezaan antara kita buat baik secara agama, secara dengan Allah lah, dengan kita buat baik secara manusia. Ada satu perkara penting yang kita fikirkan. Kita buat baik dengan manusia ni satu layer sahaja. Apa yang kita terima, apa yang dia terima melalui kita, apa yang kita cakap, apa yang dia dengar daripada percakapan kita, apa yang kita buat, apa yang dia terima daripada perbuatan kita, setakat itu saja. Tapi kalau dengan Allah, di samping yang macam itu, ada lagi satu layer lain yang manusia tak boleh trace. Apa kata hati dia, apa kata minda dia, apa niat dia, apa perasaan dia. Itu dia panggil unsur Rabbani di dalam amal ibadah Islam. Kalau manusia kita bagi derma, kita bagi bantuan kepada dia, tak ikhlas, tak jujur, tak apa. Ada udang di sebalik mi, ada udang di sebalik batu pun tak apa. Bagi duit, nak buat bantuan masjid, bagi banyak-banyak, tujuan nak dapat kontrak pun tak apa. Semua terima tu. Bahkan ambil duit hutang, duit judi pun nak bagi pada bantuan masjid, orang bukan tahu. Ya tak? Terima, tak ada masalah. Tapi apabila dia pergi kepada kebaikan secara agama dan di sisi Allah, itu yang kedua. Yang pertama, apa yang ada di dalam hati kamu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan kepada harta benda kamu, tapi Allah melihat kepada hati kamu dan kepada perbuatan kamu. Dia nak selari antara perbuatan lahir, selari dengan kata-kata hati. Bahkan hati itu pencetus kepada yang lahir, penggerak kepada yang lahir. Asas penerimaan yang lahir itu bergantung kepada tulen atau tidak yang hati kata. Niat yang baik, ikhlas, jujur, bukan riya, bukan takabur, bukan ujub, dan berbagai-bagai bukan sifat mazmumah. Semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan menyembah Allah, maksud buat baik itu semua dianggap menyembah Allah, melainkan semata-mata ikhlas kerana Allah. Itu daripada signifikan perbezaan antara kita berbakti sesama manusia, kita buat baik sama-sama manusia, dengan kita buat baik antara kita dengan manusia tetapi demi kerana Allah. Kalau kita tidak boleh bezakan ini, maka perbuatan-perbuatan kita yang kita nampak baik sama dengan perbuatan orang lain. Jangan. Kita tak nampak perbezaan sumbangan orang bukan Islam tentang sesuatu, dan tentang sumbangan orang Islam pula tentang sesuatu. Tak nampak perbezaan segi lahir, tapi dia punya signifikan yang cukup kuat di segi makna rohaninya, iaitu
sesuatu yang dilakukan dengan penuh ikhlas semata-mata kerana Allah, maka dia telah menjangkaui daripada perbuatan secara biasa yang kita panggil perbuatan kemanusiaan secara manusia, secara sekular baik, tapi dia melepasi level ini menjadi ibadah. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, saya dalam akhir-akhir kehidupan saya ini, saya banyak memikirkan hal-hal begini untuk saya membanyakkan ganjaran di sisi Allah. Bukan saja banyak pada pandangan mata yang melihat, bukan saja seronok pada pandangan mata yang melihat, bukan saja sedap pada mulut yang memakannya, bukan saja sedap pada telinga yang mendengarnya, tapi sejauh mana benda itu selari dengan kata hati saya, sejauh mana benda itu selari dengan tujuan dan keikhlasan hati saya untuk meningkatkan benda itu ke taraf ibadat. Sebab kata ulama qawaid fiqhiyah, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan dinilai dengan niat. Itu hadis sahih yang paling tinggi kualitinya. Bahkan ulama mengatakan itulah hadis nombor 1 sekali dalam kategori semua hadis. Bermakna setiap perbuatan dinilai dengan niat. Kalau niat salah, perbuatan itu semua out, walaupun perbuatan itu baik. Tetapi kalau niat betul, perbuatan kurang elok pun insya-Allah Tuhan terima. Macam amal ibadat kita baca tak apa elok, pakaian kita tak apa cantik, wudu kita pun tak apa sempurna, niat elok, insya-Allah Tuhan terima. Lebih tinggi markanya berbanding yang mereka semua elok segi lahir tapi hatinya tak begitu elok. Tapi kalau perbuatan salah, niat baik tak boleh. Ini bukan cerita Robin Hood. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita rasa begini, maka ulama menggunakan kaedah hadis ini dengan kaedah setiap perbuatan dinilai dengan niat. Itu yang membezakan perbuatan-perbuatan biasa yang kita panggil adat, kebiasaan dan lain-lain. Dia boleh bertukar menjadi ibadat apabila disertakan dengan niat dan tujuan yang baik. Selama mana perbuatan kebiasaan adat-adat tadi tidak bercanggah dengan agama, maka kesemua apa yang kita lakukan kehidupan kita selagi ia tidak bercanggah dengan agama, dengan niat yang baik, kesemuanya menjadi ibadat insya-Allah. Ibadat ada 2 jenis. Ibadat khusus, puasa, zakat, haji, umrah, zakat dan lain-lain. Ibadat umum, apa yang baik yang kita buat, sama baik di segi adat atau baik di segi apa juga, yang selari dengan titah perintah Allah, dan apa yang tak baik yang selari juga dengan titah perintah Allah walaupun beratur segi adat, maka kita ikut dan kita patuh semata-mata kerana Allah, menjadi ibadat.